Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu kembali kita pada minggu ni dengan tajuk yang baru, iaitu pengurusan mental dan juga emosi. Faham? Pengurusan mental dan juga emosi. Okey, apa itu pengurusan mental dan emosi? Jom kita tengok. Kita pergi kepada pengenalan dahulu. Okey, pengurusan mental dan emosi. Okey, konflik dan stres merupakan situasi yang sering dialami oleh remaja. Remaja ni adalah dalam lingkungan umur 12 hingga, ada yang kata 20, ada yang kata 21, ada yang kata 18. So dalam lingkungan remaja ni macam senang bagi nak mudah faham, yang masih belajar lagi. Okey. Mereka yang dilanda konflik dan stres sukar untuk mengawal diri dan berkemungkinan cenderung untuk mengambil tindakan negatif yang akhirnya boleh membinasakan diri sendiri. Individu yang sihat dan mental dan emosi berupaya mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain, aktif dan aktiviti kemasyarakatan dan boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Okey, kalau kata diri sendiri ni berada dalam sesuatu stage yang stres ataupun yang tekanan yang sangat tinggi, so hubungan kita dengan orang lain akan terjejas. Kenapa? Sebab mood kita ni kadang-kadang tak menentu. Kadang marah, sekejap muka masam, sekejap murung, sekejap senyap je, sekejap tak nak orang kacau, kan. So bila mental dan emosi ni tak stabil, masyarakat akan rasa tidak selesa untuk bergaul dengan kita. Okey, itu bagi yang senang faham . Okey, kita pergi kepada pengurusan konflik. Konflik ni merupakan situasi seseorang yang mempunyai persepsi atau pandangan bahawa terdapat pihak lain cuba untuk menentang dan melakukan perbuatan atau tindakan yang merosakkan pihak lain. Okey, dalam keadaan biasa, konflik bermaksud perselisihan, namun boleh juga dimaksudkan sebagai pertelingkahan dan pertikaian. Konflik seringkali dilabelkan sebagai tindakan yang negatif dalam keadaan tertentu, namun mampu membawa hasil yang baik bergantung kepada keadaan. Okey, contohlah saya bagi satu situasi. Contoh situasi kat bawah tu, nampak tak? Okey, tengok dialog tu. Adakah kamu pernah mengalami stres? Okey, seorang yang lelaki tu jawab, yang baju putih tu, pernah, saya stres kerana sering dibuli oleh Haikal. Okey, yang baju biru pula cakap, ada cikgu, saya berbeza pendapat dengan ibu bapa saya. Yang perempuan tu pula, saya pula sering dipandang serong oleh jiran kerana bermain futsal. Okey, kadang-kadang kita ni akan mengalami stres, mengalami macam-macam perkara ni. Sorry, saya tersilap. Okey, saya dahulukan dengan penerangan konflik dulu. Konflik ni, contoh dalam satu situasi, saya beri contoh satu situasi konflik. Ada 4 orang, satu kumpulan berbincang. Okey, mereka nak buat satu persembahan di atas stage. Okey, seorang ni kata kita kena berpakaian yang sopan santun. Okey, bersopan santun, yang seperti menutup aurat dan juga yang kemas lah. Okey, seorang lagi pula, kita kena berpakaian macam yang rockers dia kata, rockers yang macam black metal lah bagi semua kan. Okey, yang pakaian-pakaian yang rock lah. Okey, jadi mereka akan ada satu pertelingkahan yang positif. Kenapa saya cakap positif? Sebab mereka berbincang dalam satu kumpulan untuk menjayakan satu persembahan. Okey, satu persembahan. Jadi itu boleh kita kategorikan sebagai berbincang. Dalam berbincang mesti akan ada perbalahan, mesti akan ada pertikaian, dan mesti akan ada pertelingkahan sedikit untuk membuahkan sebuah buah hasil yang bermakna untuk satu perbincangan tersebut. Kadang ada berbincang untuk pelajaran, ada yang berbincang untuk mengadakan satu pertandingan, macam-macam. Apabila berbincang mesti akan ada konflik. Okey, macam mana kita nak tengok konflik ni diatasi? Kita tengok macam mana kita handle, macam mana kita atasi konflik tersebut. Di situlah terletaknya kejayaan kita.
dalam mengatasi konflik ini. Okey, bagi stres pula, stres merupakan wujudnya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan dan keseimbangan psikologi, biologi dan sistem sosial individu terlibat. Stres juga membawa masuk keadaan fizikal atau ketegangan mental yang menyebabkan perubahan pada sistem tubuh badan serta menghasilkan perasaan risau terhadap sesuatu perkara. Okey, cuba tengok dialog dekat bawah tu. Cikgu tu tanya, adakah kamu pernah mengalami stres? Okey, yang lelaki baju putih tu menjawab, pernah. Saya stres kerana sering dibuli oleh Haikal. Okey, ini satu poin. Okey. Yang kedua pula, yang lelaki baju biru kata, ada cikgu. Saya berbeza pendapat dengan ibu bapa saya. Yang ketiga, yang perempuan tu pula, saya pula sering dipandang serong oleh jiran kerana bermain futsal. Okey. Kamu tengok stres ni dia boleh dialami oleh dari segi pelbagai direction ataupun daripada pelbagai arah. Macam yang first tu, dibuli. So bila dibuli, dia akan rasa trauma dibuli lagi, takut, akan rasa tak nak dibuli lagi. So dia lama-lama dia terkumpul, dia akan menjadi stres. Bila stres, itu yang akan membuatkan dia tak nak pergi sekolah, dia takut nak pergi sekolah. Sebab apa? Sebab dibuli, kan? Okay, itu contoh satu. Yang kedua pula, stres sebab berbeza pendapat dengan mak ayah. Kadang mak ayah dia cakap tu untuk kebaikan kita, tapi kita tak nampak. Ada juga mak ayah cakap untuk kebaikan, tapi tak valid pada kita. Faham tak? Contoh lah, dia kata jangan selalu sangat main phone. Contoh. Cuba kamu bayangkan, dia kata macam tu di waktu PKP. Macam mana kamu nak belajar, kan? So waktu PKP ni, gadget dan teknologi adalah sangat bermakna dan sangat berguna ketika PKP ni. Kadang ada juga mak ayah yang tak berapa faham sangat. Itu bergantung pada macam mana kita nak menyampaikan nak memahamkan mereka. Itu tanggungjawab masing-masing dengan cara terbaik yang masing-masing lah. Asalkan tak biadab dan juga tak menghormati mereka. Okey, yang ketiga pula, saya pula sering dipandang serong oleh jiran kerana bermain futsal. Okey. Bila kita tengok perempuan yang yang beraktiviti yang sama seperti lelaki, masyarakat akan pandang serong sikit lah. Itu pun boleh membuatkan seseorang itu terganggu mental dan emosi dia, sehingga boleh dapat stres. Terfikir apa orang kata kat aku, apa yang orang akan cakap kat aku, apa yang orang akan pandang kat aku. Dia akan terfikir. Kadang-kadang terkumpul dia akan mengalami stres. Itu contoh-contoh lah pengurusan konflik ni. Kita kadang-kadang kena pandai, konflik dan stres ni kena pandai atasi. Kalau kata kita tak bijak menangani konflik dan stres, dia akan membawa kita kepada level tahap yang seterusnya, tahap yang agak teruk, yang sehingga perlu menerima rawatan doktor dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan konflik dan stres terhadap kesihatan diri. Emosi menjadi tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Okey, bila emosi tak stabil, kamu boleh fikir ke untuk selesaikan masalah? Kamu boleh bayangkan sendirilah. Kamu tengah marah dengan sesuatu ni, tiba-tiba ada masalah pula yang lain timbul. Macam mana kamu nak selesaikan masalah tu? Sedangkan kamu terikat dengan emosi kamu lagi, emosi yang marah kamu tu. So kawallah stres tu. Okey, seterusnya, kecewa serta cepat naik darah dan marah. Rasa letih sepanjang masa. Sukar fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan. Okey, contoh kalau bagi yang pekerja ni, kadang bila dah terlampau banyak sangat stres, dia akan terbawa-bawa dekat tempat kerja, sehingga prestasi kerja pun terganggu. Okey, mudah risau walaupun terhadap perkara kecil. Kadang benda kecil je dia punya risau dia tu. Macam mana ni? Tak boleh je ni, tak boleh ni. Macam-macam. Dia akan macam-macam benda yang akan bermain di kepala fikiran dia. Okey, sering berasa cemas, sering berimajinasi perkara-perkara buruk yang akan berlaku. Ni orang kata yang negative thinker lah. Orang dalam istilah lain, negative thinker. Sentiasa berfikiran negatif, tak pernah sekali pun berfikir positif. Bila kalau kata contoh ada satu masalah yang berlaku, kamu kena selalu berfikiran positif. Kadang-kadang memanglah tak bermakna berfikiran positif ni boleh selesaikan masalah tersebut. Tak. Cuma kamu akan ada muncul satu semangat untuk mengatasi
untuk menangani masalah tersebut. Dengan fikiran positif saja, kamu tidak akan stres. Okey? Okey, kesan konflik dan stres terhadap keluarga pula. Ni keluarga pula Okay, contoh ni kalau kata contoh orang yang dah keluarga, ataupun kalau kita stres atau ni terhadap keluarga, kita tengok hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang. Contohlah kalau suami stres, isteri stres, apa yang akan jadi? Mereka akan susah untuk memberikan masa untuk antara satu sama lain, sehingga akan menjadi renggang. Okey, berasa tersisih dan tidak tersayangi. Kurang berlaku komunikasi yang mesra dan tiada gurau senda dalam keluarga. Cuba bayangkan, baik rumah je, masing-masing semua muka monyok, tak nak bercakap antara sama lain. Senyap. Tuan masuk bilik, tutup kunci pintu, duduk dalam bilik je, tak nak bercakap. Apa yang akan jadi? Kehidupan keluarga tu akan jadi tidak seronok. Okey? Mudah merajuk, memasang muka dan iri hati antara adik-beradik. Benda ni akan boleh berlaku bila ada masalah konflik dan stres yang terlampau tinggi. Tingkah laku anak-anak yang liar, suka bergaduh, mempunyai masalah disiplin. Kadang bukanlah kata kat sekolah tu semua yang ada masalah disiplin semua macam tu. Majoritinya, kalau kaji selidik latar belakang keluarga, mesti akan ada something yang masalah kat keluarga. Mungkin mak ayah dia kerja, so dia tak ada siapa nak tengok kan anak-anak. Contoh anak-anak tak ada siapa nak jenguk dia, tak ada siapa nak pantau. So mereka akan jadi liar, akan jadi terikut-ikut kawan-kawan yang salah. Kerana apa? Kerana tak dipantau. Kadang mak ayah ni dia mungkin busy mencari rezeki untuk anak-anak dan keluarga siang malam, sehingga terlepas pandang pada anak-anak. Dia akan membuatkan tingkah laku anak-anak yang liar, suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Ini pun juga termasuk dalam konflik dan stres juga. Dia akan terjejas dapat mendapat konflik dan stres ni kepada anak-anak tersebut lah. Okey, seterusnya, langkah-langkah menangani stres. Merujuk masalah kepada kaunselor, guru atau ibu bapa. Okey, kalau kat sekolah, kaunselor lah. Kalau rumah, guru, ibu bapa. Kalau kat sekolah ni boleh, kalau kata ada guru yang boleh kamu percayai ataupun yang kamu rapat ke, okey lah, boleh lah beritahu kat dia. Okey, merujuk kepada mereka lah. Okey, berehat dengan secukupnya. Kadang-kadang tidur tak cukup pun boleh jadi stres. Ingat, tidur perlu cukup 8 jam ke 7 jam. Okey, mempunyai hobi yang mendatangkan ketenangan. Carilah hobi apa-apa. Kadang ada setengah orang suka mancing, kadang ada setengah orang suka main bola. Ikutlah hobi masing-masing. Melukis, baca buku. Buat je apa-apa yang boleh buat anda tenang. Okey, mendapatkan rawatan pakar. Ini kau kata dah ada, orang kata dah sampai ke tahap yang tinggi lah. Okey, melakukan aktiviti sukan dan riadah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Kadang bersenam ni pun boleh reduce stress, boleh mengurangkan stres. Okey, jangan lupa bersenam. Bagilah juga masa seminggu tu, sehari 2 hari pun jadilah. Yang penting bersenam, keluarkan peluh sikit. Okey, cara menangani konflik. Okey, konflik pula. Berbincang dengan ibu bapa, guru, sahabat karib atau kaunselor. Kalau kata ada masalah apa-apa, bincang untuk dapatkan satu jalan penyelesaian. Okey, berbincang untuk menyelesaikan masalah. Ni nombor 2 ni. Okey, nombor 3, bersikap toleransi terhadap sesuatu isu. Yang keempat, banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar lah. Memang kena banyakkan bersabar dalam hidup kita. Untuk mengarungi kehidupan kita, kehidupan seharian kita ni, memang kena banyak bersabar. Okey, didik diri untuk sentiasa menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. Okey, kita pergi kepada pengurusan konflik dan stres. Okey, cara yang salah. Ini tadi tu cara yang betul. Langkah-langkah cara menangani yang betul. Yang ni yang salah pula. Ni pun ada ni. Okey, yang pertama, sengaja mencederakan diri. Contoh, mencederakan tangan atau badan, menghantuk kepala dan sebagainya. Kadang-kadang, contohlah ni biasa berlaku kat perempuan. Bila putus cinta je, toreh tangan, toreh sana, toreh sini. Kenapa? Stres sangat, putus cinta kan. So benda ni cara yang salah lah. Banyak lagi cara yang boleh tangani stres. Jangan ambil cara yang salah. Okey, yang kedua,
terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Okey, ini yang kita dah bincang pada minggu lepas, kan? Okey. Minggu lepas saya dah terangkan kan apa itu arak, dadah, apa semua. Okey. Ini salah satu cara yang salah yang diambil oleh orang yang mengalami stres. Kadang-kadang kerja stres kadang. Pergi pub, minum arak. Pergi pub, kan. Macam-macam buat benda-benda tak elok. Kadang-kadang benda tu cara yang salah untuk melepaskan stres. Janganlah buat macam tu. Banyak lagi cara. Carilah cara yang elok sikit. Okey. Ketiga, mengambil ubat tanpa preskripsi. Okey, preskripsi pegawai perubatan bertauliah. Doktor lah kan. Okey. Kamu tak pergi jumpa doktor, main ambil je ubat mana entah. Kadang-kadang ada yang jual internet ni, hati-hatilah juga milih. Kadang ditulis je ada apa sijil KKM lah apa semua, pastikan dulu betul-betul. Takut-takut dia tulis tu tak ada lesen kan. Main ambil, bahaya boleh menjejaskan saluran-saluran darah dalam badan. Apa-apa yang terjadi ke apa, boleh mengundang padah di hari kemudian. So bersila berhati-hati dalam memilih apa-apa ubat. Dapatkanlah nasihat doktor dahulu. Okey? Baik, ada latihan pengukuhan di sini. Jadi kalau berkelapangan bolehlah jawab soalan-soalan yang di latihan pengukuhan ni dan bolehlah hantar kepada saya. Jika kalau ada apa-apa yang tak faham, bolehlah bertanyakan kepada saya. Dah dengar lah tadi? Itulah dia, penerangan tentang pengurusan mental dan emosi secara apa? Secara jelas. Saya harap saya sampaikan penerangan tersebut tadi dengan cukup jelas bagi anda semua faham. Okey? Jikalau tak faham ke apa-apa yang tak faham, bolehlah direct message saya, tanya soalan yang kamu tak faham. Saya akan cuba jelaskan, okey? Okey. So, saya akan berhenti di sini saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.